Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah alaina fathan qariba wa ba'du. Yang berusaha Fadilatul Ustaz Haji Muhammad bin Yahya, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Yang berusaha Fadilatul Ustaz Tuan Haji Salahuddin bin Haji Arsyad, Ketua Penolong Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam, Sektor Pendidikan Islam JPN Perak. Yang berusaha Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Azlan bin Muhammad Nur, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembangunan Adab dan Nilai, Sektor Pendidikan Islam JPN Perak. Yang berusaha Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Nurhanizam bin Muhammad Tajuddin, Penolong Pengarah Akidah dan Pemikiran, Sektor Pendidikan Islam JPN Perak, Pegawai Meja. Yang berusaha Penolong-Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam JPN Perak. Yang berusaha Fadilatul Ustaz Luqman bin Ibrahim, Fadilatul Ustaz Tuan Haji Muhammad Fazilan bin Haji Rasdi, Penolong-penolong pengarah pegawai Pendidikan Daerah Pendidikan Islam, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran PPD, Larut Matang dan Selama. Yang dimuliakan Fadilatul Ustaz Haji Tuan Azman bin Tuan Aziz, Guru Kelas Kemahiran Al-Quran KKQ, SMK Dr. Burhanuddin. Fadilatul Ustaz Nazri bin Yaakob, Guru Penolong Kanan Pentadbiran daripada SK Matang, penceramah kita pada petang ini. Yang dimuliakan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Perak. Yang dihormati para guru, para pendidik seluruh negeri Perak, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang berada di atas talian alam maya, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Fikri bin Mahamud daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Jambu pada petang ini menjadi moderator untuk tuan-puan sidang hadirin hadirat dalam halaqah guru peringkat negeri untuk siri yang keempat pada tahun 2023. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pejam celik pada hari ini, rupa-rupanya sudah pun 17 April tahun 2023 hari Isnin bersamaan 26 Ramadan 1444 Hijrah. Masa agak terlalu cepat dan sempatas kilat kita merasakan bahawa masa kita sudah semakin mendekati untuk hari lebaran. Dan pada petang ini, tuan-puan sidang hadirin dan hadirat bersama-sama dengan kami di Larut Matang dan Selama, iaitu dalam halaqah guru negeri Perak yang dikelola oleh Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru di Taiping. Dan insya-Allah pada petang ini kita bawakan anda untuk kita membicarakan satu tajuk yang sangat dimaknakan, dimahukan oleh semua, dalam pengertian kita sudah menghampiri betapa dekatnya penutup untuk bulan yang mulia ini, itu bulan Ramadan, dengan tajuk dambakan kemaafan, harapkan keampunan. Dan insya-Allah pada petang ini slot kita suka untuk saya menarik perhatian hadirin dan hadirat. Kita akan mulakan slot kita pada petang ini dengan bacaan Al-Maksurat yang insya-Allah akan dipimpin
dan dikhalifahkan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Tuan Azman bin Tuan Aziz, iaitu guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Dr. Burhanuddin. Dan untuk slot yang kedua, slot yang dinanti-nantikan, iaitu slot ceramah dalam slot halaqah guru negeri Perak yang akan kita bersama-sama dengan Fadilatul Ustaz Nazri bin Yaakob daripada Sekolah Kebangsaan Matang. Dan untuk tidak kita membuang masa, sebagai kita memperoleh keberkatan terutamanya di kelebihan bulan Ramadan ini, kita akan bawakan kepada anda iaitu bacaan Al-Maksurat yang akan dipimpin dan dikhalifahkan oleh Al-Fadil Ustaz Tuan Azman bin Tuan Aziz. Suka saya memperkenalkan sedikit latar belakang biodata Khalifah Al-Maksurat kita pada petang ini. Beliau merupakan Tuan Azman bin Tuan Aziz daripada Sekolah Menengah Dr. Burhanuddin Taiping. Juga merupakan tokoh guru cemerlang OKU Negeri Perak. Beliau juga merupakan penceramah agama bertauliah Negeri Perak. Juga merupakan merupakan hakim tahfiz Al-Quran peringkat kebangsaan, juga merupakan hakim tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Jadi untuk itu, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai membuka bicara kita pada petang ini, marilah sama-sama kita bersama-sama mengikuti dan bersama-sama membaca Al-Maksurat yang akan dipimpin dan dikhalifahkan oleh Al-Fadil Ustaz Tuan Azman, insya-Allah. Jadi untuk itu kita mempersilakan Al-Fadil Tuan Azman bin Tuan Aziz untuk mengkhalifahkan bacaan Al-Maksurat, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم
عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا
ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih, jazakallah khairal jaza, syukran jazilan atas kesudian Al-Fadil Ustaz Tuan Azman bin Tuan Aziz atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita bagi mengepalai serta menjadi khalifah dalam bacaan Al-Maksurat kita pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca sebahagiannya adalah Al-Quran, sebahagiannya adalah zikir dan sebahagiannya adalah doa. Moga-moga apa yang termaksud dalam nawaitu kita pada petang ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk makluman sidang hadirin dan hadirat sekalian, Al-Fadil Tuan Azman bin Tuan Aziz juga merupakan ketua mursyid untuk daerah Darut Matang dan Selama. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru bersama-sama dengan kami, kita sedang bersiaran secara langsung menerusi YouTube Live Unit Pendidikan Islam PPD LMS. Link YouTube ada di ruangan komen. Minta jasa baik dan sokongan serta dukungan daripada sahabat-sahabat semua di kalangan guru dan pendidik seluruh negeri Perak untuk subscribe dan like untuk page ini sebagai tanda sokongan untuk kita menyemarakkan usaha dakwah dan perkongsian ilmu dan pengetahuan bagi maksud khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Sekarang tibalah masa yang dinanti-nantikan dalam atur cara kita yang kedua, iaitu selepas daripada selesai
ya, bacaan Al-Maksurat yang telah dipimpin oleh Ustaz Haji Tuan Azman bin Tuan Aziz daripada Sekolah Menengah Dr. Burhanuddin. Kita bersama-sama sekarang ini juga dengan Fadilatul Ustaz penceramah kita, iaitu Ustaz Nazri bin Yaakob daripada Sekolah Kebangsaan Matang. Apa khabar Ustaz? Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita di talian maya pada petang ini. Tajuk yang akan dibawakan pada petang ini satu tajuk yang sangat didambakan oleh semua kita. Kerana tajuk ini adalah merupakan tajuk yang kita nak sangat kita kupas dan kita perincikan secara jelas. Ya, mudah-mudahan ianya membawa suatu yang manfaat kepada kita keseluruhannya. Iaitu dengan tajuk dambakan kemaafan, harapkan keampunan. Sebelum kita membicarakan secara santai, bermakna kita berbual dengan Al-Fadil Ustaz penceramah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan penceramah kita pada petang ini, Fadilatul Ustaz, iaitu Ustaz Nazri bin Yaakob, merupakan seorang guru pendidikan Islam yang kini sudah pun bertitle sebagai guru penolong kanan pentadbiran. Itu Ustaz ya? Ya. Dan Ustaz juga merupakan seorang guru yang mempunyai tauliah agama untuk mengajar di Masjid Surau dalam negeri Perak, juga merupakan timbalan bendahari Darussyifaq di kawasan Kemunting. Dan Ustaz, saya kira di larut matang dan selama ini adalah merupakan seorang guru agama yang sangat dekat di hati seluruh penduduk dan warga pendidik di daerah ini. Saya rasa mungkin kita boleh mulakan Ustaz. Jadi sebelum itu saya ingatkan juga kepada yang bersama-sama dengan kita pada petang ini, jangan lupa untuk memperoleh QR code ataupun link sebagai tanda kehadiran di SPLKPM yang mungkin sudah ada di ruangan komen yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Jadi untuk tajuk kita Ustaz pada petang ini berkaitan dengan dambaan kemaafan dan juga keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai nak memulakan tajuk, saya minta untuk Ustaz membuat sedikit kupasan tajuk sebelum kita pergi lebih jauh. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri selaku moderator dan pembuat acara kita pada petang ini. Sidang hadirin, penonton dan pendengar di alam maya yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada kita pada hari ini, pada hari yang sebelum-belum ini, dan kita minta juga pada hari-hari yang mendatang Allah terus-menerus menurunkan nikmatnya kepada kita insya-Allah. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sampai kepada hari ke-26 Ramadan bagi tahun 1444 Hijrah. Bukan semua orang dapat melaluinya, bukan semua orang yang sampai kepadanya, tetapi Allah Ta'ala telah memilih kita untuk berada di dalam bulan yang mulia ini, di penghujung-penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal kita diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya diberi tajuk pada petang ini iaitu dambakan kemaafan dan harapkan keampunan. Baik, tajuk ini agak besar dari sudut kupasan maknanya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada petang ini di bersiaran yang penuh berkat ini saya akan cuba untuk memberi maksud apakah itu dambakan kemaafan dan harapkan keampunan. Ustaz, seperti biasa kita sebagai manusia, kita selalu melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang di luar kehendak kita.
di luar ilmu pengetahuan kita, di luar amal ibadah kita, tetapi ia kadang-kadang merupakan satu tindakan emosi yang ada pada diri kita yang kadang-kadang melebihi daripada yang sepatutnya sebagai hamba di atas dunia ini. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Kullu ibn Adam khata' wa khairul khata'az at-taibun." Setiap anak Adam itu suka melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan ialah orang-orang yang bertaubat. Jadi pada tajuk kita pada petang ini, dambakan kemaafan dan harapkan keampunan. Bermakna setiap insan yang bergelar manusia sudah tentu di hati kecilnya, pada perasaan keinsanan yang ada pada dirinya, dia mengharapkan apabila dia melakukan kesilapan dan kesalahan, maka diharapkan akan diberi keampunan oleh orang lain. Begitu juga apabila dia melakukan kesilapan dalam pengurusan kehidupan dia, sama ada silap dia itu kepada orang lain atau silapnya itu kepada Rabb kita, itu Allah Jalla wa'ala, sudah tentu hati kecil kita mengharapkan keampunan dan kemaafan. Sebab itu apabila kita tengok dalam sejarah, Nabi bapa kepada manusia ini, Abul Bashar, iaitu Nabi Adam AS, apabila dia tersalah melanggar perintah Allah untuk tidak menghampiri pokok yang dilarang di dalam syurga itu, maka timbullah perasaan bersalah pada dirinya. Dia merasakan bahawa dia telah melanggar satu arahan yang mana arahan itu tak sepatutnya sebagai manusia, sebagai hamba Allah melanggarinya. Tetapi itulah yang saya sebutkan sebagai manusia tadi, sikap kita, perasaan kita sentiasa suka bertindak di luar kehendak emosi, di luar kehendak pengetahuan kita, iaitu mengikut emosi kita. Lalu Abul Bashar kita, bapa kepada manusia kita, Nabi Adam AS pun melakukan kesilapan yang sama. Tetapi apabila dia melakukan kesilapan, maka dia merasa perlunya dia memohon maaf ataupun memohon keampunan. Sebab itu Afadhil Ustaz, Allah SWT merakamkan dalam Al-Quran apabila Nabi Adam AS menyebut, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Iaitu, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Perkataan menzalimi diri kami bermaksud bahawa perbuatan itu tak sepatutnya dibuat, tapi dibuat juga. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk di kalangan mereka yang merugi. Jadi itulah yang dikatakan bahawa dambaan kemaafan yang diminta tadi ialah satu perasaan cetusan hati yang memerlukan kepada kemaafan. Dan juga apabila kita meminta maaf, sudah tentu kita mengharapkan si pemberi maaf tadi mengampuni dosa kita. Kalau sesama manusia, kita mengharapkan orang yang kita bersalah tadi Ustaz ni, kita mohon ampun kepada dia. Tetapi kalau kepada Allah Jalla wa'ala, maka kita mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Dan pengampunan dosa Allah Ta'ala itulah yang memberi asbab, memberi sebab kepada kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab kalau kita nak kira, amalan kita terlalulah sedikit. Kan? Kerana kita faham umur kita pendek, a'maru ummati baina sittina wa sab'in, umur yang pendek. Lepas tu amalan kita pula, kita sedar sebenar-benarnya bila kita beribadah dengan ibadah yang diterimalah, ibadah yang dipanggil mutabi', yang sebenar-benar atas ilmu. Berapa aja baru kita sedar. Sebelum ni main ikut-ikut je Ustaz. Kan? Jadi dari segi bila kita mula sedar kepada tarikh kematian kita, bukannya lama sangat pun, sekejap je. Tapi di antara itulah maka kita memerlukan kemaafan, kita memerlukan keampunan, dan Allah Ta'ala sebagai zat yang maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang, dia sentiasa membuka pintunya seluas-luasnya. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini. Marilah sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita mengambil kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk menjadikan kemaafan, keampunan sebagai rutin harian kita. Kerana kita bersalah ini kadang-kadang kita sedari, kadang-kadang kita tak sedari. Jadi untuk itu, bagi memastikan kita sentiasa berada di atas jalan yang benar, maka kemaafan dan keampunan yang kita harapkan itu haruslah selalu bermain di bibir kita. Selalu kita mengucapkan. Terutama
kepada mereka-mereka yang kita selalu berurusan, seperti anak isteri kita, orang-orang di bawah jagaan kita dan sebagainya lah, yang mana dalam pengurusan itu kadang-kadang berlaku perselisihan, berlaku persalahan pendapat, kesalahan cakap. Maka kemaafan dan keampunan mestilah didambakan pada setiap kali kita melaksanakan interaksi sesama manusia dan lebih-lebih lagi interaksi dengan Allah Jalla wa'ala. Baik, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kita mengetahui bahawa apabila kemaafan ini Allah Ta'ala telah tancapkan kepada kita, Allah telah memberi kemaafan kepada kita, Allah telah beri keampunan kepada kita, maka di sinilah menjadi titik mula kepada kejayaan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi saya rasa Ustaz, tajuk kita pada pagi ini, pada petang ini sangat sesuai lah. Ya? Kita nak bicarakan lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan ini, yang mana sinonim dengan doa Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Doa ini cukup popular lah. Tok Imam tarawih, Tok Imam sembahyang fardu memang selalu disebut ni dalam bulan Ramadan, iaitu doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan yang Maha Pengampun, wahai Tuhan yang Maha Pemaaf, yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku ataupun ampunlah aku. Hari ini kita tambah sikit, wa an walidina wa an jami muslimina wal muslimat. Maafkan juga kedua bapa aku, maafkan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ini nak menunjukkan bahawa perasaan ikatan kasih sayang kita dengan orang lain yang sentiasa bermain dalam hati kita. Jadi Ustaz, saya rasa tajuk ini sangatlah perlu untuk kita hadam, dan bila kita dah hadam, kita lahirkan dalam bentuk perubahan tingkah laku kita, iaitu kita keluarkan ego kita, kita jauhkan perasaan sombong kita, dan kita merendah diri, terutama melibatkan kemaafan dan keampunan yang bukan saja berhenti di dunia ini saja Ustaz, tapi dia akan membawa ke negeri akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam Ustaz, sebagai permulaan perbincangan kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Satu definasi ya, kupasan tajuk yang sangat jelas dalam kita nak membicarakan ya, tajuk yang Ustaz beritahu tadi, tajuk yang istilahnya sangat luas. Setidak-tidaknya kita dapat melihat dan nampak ya apa yang dimaksudkan dengan ya dambaan kemaafan dan juga ya, mengharapkan keampunan daripada Allah. Benarlah bahawa apa yang Nabi sebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu dibekalkan masing-masing dengan fitrah. Maka yang disebut sebagai fitrah itu apa? Yang pertama, fitrah tentang setiap manusia pasti akan mengakui akan kewujudan Tuhan di alam ini. Dan yang kedua, fitrah setiap diri manusia itu ya, ialah suka kepada kebaikan. Maka bila suka kepada kebaikan, apa yang bertentangan dan menyalahi kebaikan itu sudah barang pastilah ya, akan mengganggu emosi dan juga jiwa ya, serta hati nuraninya. Maka kesalahan dan kesilapan itu memang tak boleh nak elak Ustaz. Ya, yang Ustaz yang sebut tadi, yang Nabi kata kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita pasti, tak boleh nak elak, pasti akan melakukan salah dan juga silap, sama ada sedar ataupun tidak. Ya, maka itulah ya antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempoh 1 bulan dalam tempoh 1 tahun Ramadan ini ya, sebagai satu jalan tarbiyah mendidik diri manusia, mencari, menuntut kemaafan manusia, mencari dan berusaha menuntut ya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sedikit kekeliruan di kalangan kita tentang ya nak mencari kemaafan manusia, nak mencari keampunan ya daripada Allah. Mana satukah yang perlu menjadi satu keutamaan dalam diri kita ni Ustaz? Boleh Ustaz lanjutkan kupasan untuk tajuk kita pada petang ini. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sidang hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita ini, yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat bahawa apabila kita dihadirkan di atas dunia ini, maka ada 2 tanggungjawab besar yang kita kena pikul. Sebab itu para ulama-ulama yang terdahulu mereka pernah menyebut, kalaulah tahu nak jadi manusia ni punya berat tanggungjawab, tak setuju, tak mau, kan?
Sebab tu kita tengok kenapa amanah nak diberi kepada bukit, gunung, mereka semua tak mau. Selain daripada tiada kesanggupan kerana tiada kelengkapan, mereka juga mengetahui akan beratnya tanggungjawab ini menjadi manusia ini. Sebab itu dalam Al-Quran disebut innahu kana zaluman jahula, kan? Wa khuliqal insana dha'ifa, nak menunjukkan betapa manusia ini memikul satu amanah yang cukup berat. Baik, yang saya maksudkan tadi dua benda yang menjadi tugas utama manusia ialah yang pertama untuk mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna insa illa wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wa ma insana illa liya'budun. Kami tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembahku. Itu tanggungjawab pertama. Jadi di sini bermakna manusia ini harus menjadikan Allah Ta'ala sebagai Rabb dia. Manusia ini selalu menjadikan Allah Ta'ala sebagai tempat dia untuk memohon segala-galanya. Sebab itu Tuan Fadil Ustaz dan sidang hadirin, suka saya menyebutkan, inilah keindahan agama kita. Agama Islam. Cuba kita perhatikan sejenak. Islam, dia meletakkan syarat minta tolong kepada Allah. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu minta tolong kepada Allah. Dalam masa yang sama, engkau juga mesti kena menyembah Allah. Walaupun saya letakkan tolong itu, saya nak ceritakan bahawa ada setengah yang minta tolong kepada Allah tapi menyembah lain. Itu maksud saya nak maksudkan. Walaupun kita kena mendahulukan menyembah Allah, tapi nak cerita bahawa Islam ini dia berjalan selari. Minta tolong kepada Allah, dalam masa yang sama dia kena menyembah Allah. Dia tak boleh minta tolong kepada Allah, tak susah cari Tuhan, cari Allah, tak nak menyembah, tak nak meraihkan, dia percaya benda lain ataupun orang lain. Maka itu bukan satu ajaran dalam agama kita. Jadi untuk itu, apabila Allah Ta'ala jadikan kita untuk menyembahnya, maka sudah tentu Allah Ta'ala lah yang menjadi tumpuan utama keampunan. Maknanya Allah Ta'ala dulu. Kerana dia penentu nasib kita. Tetapi Allah Ta'ala ini maha pengasih, maha penyayang. Bukan semua dosa-dosa yang kita buat, Allah Ta'ala ampunkan. Kecuali dengan perantaraan manusia lain. Ini tanggungjawab kedua kita punya kehadiran di atas dunia ini. Yang pertama tadi, iaitu sebagai penyembah kepada Allah. Pengabdi diri kepada Allah. Beribadat kepada Allah. Maka setiap kesalahan kita dengan Allah, setiap ketelanjuran kita dengan Allah, maka Allah lah tempat untuk kita mohon pertolongan. Mohon keampunan. Mohon keampunan. Kerana kita bersalah dengan dia. Seperti contohlah. Kan? Sepatutnya sembahyang zuhur pukul 1.22. Ataupun sembahyang zuhur buatlah di masjid kalau tidak ada keuzuran. Tapi dia buat di rumah, sembahyang pula dekat-dekat pukul 4 baru dia sembahyang. Itu kesalahan itu dia tidak melibatkan apa-apa. Dia hanya diri dia malas ya. Nak tidur dululah, nak rehat dululah, nak tengok drama swasta dululah. Kan? Nak tengok itu, nak tengok ini, dah pukul 4 baru sembahyang zuhur. Jadi kesalahan itu kesalahan dia dengan Allah. Maka Allah lah tempat dia memohon. Dan setiap permohonan taubat sudah mesti disertai dengan perkataan tidak mengulangi lagi. Jangan mentang-mentang Allah Ta'ala ni maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Hari ni mohon ampun, esok buat lagi. Itu bukan taubat Ustaz, itu tahu buat. Kan? Itu kita punya yang pertama. Iaitu asas kejadian kita, iaitu Allah lantik kita untuk menjadi hamba-Nya yang mengabdikan diri. Tetapi Allah Ta'ala juga memikulkan satu tanggungjawab lagi kepada kita, iaitu menguruskan, iaitu menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini adalah interaksi kita dengan orang lain. Khalifah ini ialah pengurusan kita, muamalah kita, ekonomi kita, komunikasi kita dengan orang lain. Maka di sini Allah Ta'ala mensyaratkan bahawa engkau dengan orang lain, kamu dengan orang lain haruslah berinteraksi dengan cara baik. Okey, maksudnya kena bercakap dengan lemah lembut. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah sebutkan bahawa dijadikan lelaki dan perempuan, dijadikan pelbagai puak dan suku kaum untuk berkenal-kenalan. Di sinilah manusia bertanggungjawab untuk memainkan peranan yang kedua dalam kehidupannya, iaitu menjadi khalifah.
sekiranya berlaku sebarang kesilapan, kesalahan, pelanggaran undang-undang di sini, kezaliman di sini sesama manusia, maka Allah Ta'ala meletakkan kamu mesti memohon ampun dan maaf kepada manusia. Dan melalui manusia yang kita bersalah itulah yang Allah Ta'ala akan turunkan keampunannya. Maknanya, daripada manusia kepada manusia, pada certain dosa, pada perkara-perkara yang melibatkan orang lain, kemudian daripada dosa tadi, daripada manusia tadi, barulah dia kaitkan, dia relatekan dengan Allah Ta'ala menurunkan keampunan ataupun rahmatnya. Jadi bermakna, dua benda yang mesti kita kena bezakan. Yang pertama, dosa kita secara langsung dengan Allah. Kita tak boleh mengatakan kita dosa dengan manusia, kita mohon pada Allah, kita pergi masjid, sembahyang rajin-rajin sikit, cukuplah, bertaubat dah aku. Padahal dosa dengan manusia tak selesai. Maka mesti melalui manusia juga untuk kita memohon keampunan. Sebab itu Allah Ta'ala dia mensyaratkan bahawa manusia harus dilayan dengan baik. Manusia tidak boleh direndah-rendahkan martabatnya. Sebab itu dalam ayat tadi disebutkan yang terakhir ialah inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa. Bukan kerana manusia yang asyik duk menyalahkan orang, bukan manusia yang dia rasa dizalimi lalu dia tak maafkan orang, bukan manusia macam tu yang Allah tak ampunkan, yang Allah muliakan. Yang hanya Allah muliakan ialah mereka yang mempunyai sifat ketakwaan. Takwa yang bermaksud mengingati negeri akhirat, berlapang dada dan merasakan bahawa ini adalah hanya sekadar untuk dunia. Yang penting dia mendapat pelepasan di negeri akhirat. Dan satu lagi saya nak sebut Ustaz berkaitan dengan yang mana dahulu di antara Allah Ta'ala dan manusia itu, kalau pada pandangan saya, dua-dua kita kena dahulukan. Kita kena tengok kategori dosa dan kesalahan apa yang kita buat. Itulah kita kena tengok. Sebab itu Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dalam kitab Al-Kabair, sidang hadirin yang dirahmati Allah, Imam Zahabi, apabila kita tengok 40 dosa yang disenaraikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, 40 dosa itu 40 dosa-dosa besar itu semuanya melibatkan orang lain. Syirik, kita melibatkan makhluk lain, kita ambil sebagai penyembah. Membunuh, kita membunuh orang lain. Menzalimi, berzina, bersumpah bohong dan banyak lagi lah 40. Rujuklah dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi itu, kesemuanya melibatkan orang lain. Bila melibatkan orang lain, tak dapat tidak, kita mesti memohon keampunan kepada si fulan ataupun si fulanah yang kita berdosa itu, bagi memastikan Allah Ta'ala menurunkan redanya terhadap kesalahan kita. Sebab itu, bila kita membicarakan tajuk ataupun mana dulu yang mana kemudian tadi itu, sebab itu yang paling bermasalah ialah apabila kita berdosa dengan manusia. Kita berdosa dengan Allah Ta'ala, Ustaz. Saya yakin. Kan? Nabi ada menyebutkan dalam hadisnya, walau kana zambi mala'u minas samawati wal ard. Walaupun dosa itu setinggi langit dan bumi. Kan? Allah Ta'ala pasti akan mengampunkan. Cuma yang masalahnya yang sama manusia itu. Sebab itu sukacita saya nak syorkan, kalau boleh dua-dua jangan berdosa lah. Tetapi kalau diberi pilihan, diberi pilihan, Allah Ta'ala lebih ringan untuk mudah kita minta ampun. Tapi bukan maknanya saya sokong sebab dosa dengan Allah. Cuma saya nak cerita kalau diberi pilihan, kan? Dengan Allah Ta'ala lebih mudah kita mohon keampunan berbanding dengan manusia. Karena manusia ni ada emosi, ada ego, ada marwah, ada marah seperti mana kita juga. Jadi sebaik-baiknya kalau boleh dua-dua jangan berdosa, dua-dua kita utamakan dan kita cubalah setiap hari beristighfar. Karena istighfar itu mengampunkan dosa kita dengan Allah Ta'ala. Memohon keampunan, kemaafan. Dengan kemaafan itu, mengampunkan dosa kita sesama manusia. Walaupun dia kata, hari raya aku nak cari aku, minta maaf lah. Sebelum ni buat apa? Tak apalah, yang penting dia ikhlas nak maaf. Okey, silakan Zah. Alhamdulillah. Jadi benarlah betul yang Ustaz kata tentang aulawiyat, keutamaan menjadi dua-dua yang utama. Mana kata dambakan kemaafan kita sesama manusia pun utama,
Kita bermunajat mengharapkan keampunan daripada Allah juga termasuk dalam keutamaan kita. Dua-dua utama. Tak ada salah satu, Ustaz nah. Dan betul lah, benarlah apa yang Ustaz kata bahawa di antara tanda ciri orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, itu ialah mereka yang sentiasa menjaga hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan dirinya dengan Allah dan menjaga hubungan dirinya sesama manusia. Salah silap ni lidah masa bila tak pernah kita rasa tergigit lidah kita ni, kan? Pasti akan ada kesalahan, pasti akan ada kekhilafan. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi SAW menganjurkan kepada kita dengan sabdanya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu di kalangan hamba Allah yang bersaudara. Kita nak duduk semeja, nak bersembang sama-sama, kadang-kadang jadi dalam hati kita itu masih ada istilahnya dendam ataupun kemaafan yang masih lagi belum terlunas. Jadi soalan saya seterusnya, Ustaz, dari segi memohon maaf dan memberi maaf, dia situasi dua yang berbeza. Kita nak menuntut maaf daripada orang, mungkin kita berasa tak jadi masalah. Tapi kita duk berasa orang yang nak memaafkan kita tu, melihat kepada situasi dia yang Ustaz kata tadi, tengok pada kategori salah tu besar ke kecil, kan? Kadang-kadang itulah yang menjadi dendam itu yang menjadi antara perkara yang menjauhkan kita sesama kita walaupun jarak kita dekat. Macam orang kata lah, Ustaz, walaupun masjid kita depan rumah, hati kita jauh ataupun dekat, adalah melihat kepada kita dengan kehadiran kita kepada masjid itu sendiri. Jadi Ustaz, soalan seterusnya tentang keperluan dan sebab memohon maaf, memberi maaf ini. Sebab kita dengar dari segi motivasi, antara yang diperkatakan kepada kita, kalau nak orang itu memaafkan kita, kita dulu kena memaafkan orang. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan tambahan sedikit apa yang saya sebutkan tadi. Baik. Kenapa kita perlu memohon maaf? Kenapa kita perlu memberi maaf? Kan? Saya rasa soalan ini boleh dijawab oleh semua orang. Yang pertama, kenapa kita perlu memohon maaf? Saya nak sebutkan yang pertama dulu, kita kena ingat. Kita hidup bukan di dunia. Kita hidup bukan sekadar-kadar menghabiskan masa di atas dunia. Kerana hidup kita akan disambung ke negeri akhirat. Itu perkara pertama yang kita kena ingat. Kalau sekadar hidup di dunia macam kucing ke, kambing ke, lepas kena sembelih selesai, tak ada masalah, kan? Ini oleh kerana sekali roh kita dijadikan oleh Allah Taala, dimasukkan dalam jasad ini sahaja yang akan musnah dan kita akan bangkit ke negeri akhirat nanti dan bersambung kehidupan kita di negeri akhirat. Sebab itu Allah menempelak ataupun Allah pilih sebahagian pada manusia ini yang menyangka hidupnya ini sia-sia. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka kami menjadikan kamu ini sebagai sia-sia, saja-saja seronok Allah Taala tak ada kerja, dia penciptakan kita, wa annakum ilaina la turja'un, dan tidak akan dibangkitkan ataupun dikembalikan balik kepada kami. Nak menunjukkan bahawa persoalan ini satu persoalan yang panjang, yang besar. Sebab itu kenapa kita perlu memberi maaf dan menerima maaf. Sebab itu juga kenapa kita mesti jadikan kemaafan ini sebagai agenda utama kehidupan kita sebelum kita beralih ke alam barzakh. Kerana penyelesaian di atas dunia yang tidak selesai akan diselesaikan di negeri akhirat. Baik, antara ciri-ciri kenapa Allah Ta'ala ataupun kenapa agama kita suruh kita memohon maaf ialah yang kerana ini adalah arahan Allah. Arahan Allah bermakna arahan agama. Arahan agama kita. Kita sebagai orang Islam, kita percaya dengan kitab kita Al-Quran. Di dalam Al-Quran, dia ada arahan, dia ada larangan, dia ada kisah-kisah, dia ada hukum-hukum, dia ada cerita masa lepas, dia ada cerita masa depan, dia ada ayat-ayat mutlak, dia ada semua perkara yang berkaitan dengan Al-Quran dan dengan kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Untuk itu Ustaz,
Saya berpendapat apabila Al-Quran telah mengeluarkan arahan, di antaranya wal afu anin nas, kan? Apa tu memohon maaflah kamu, bermaaflah kamu di antara satu sama lain, kan? Di antara juga hadis-hadis Nabi yang menyebutkan bahawa Allah suka kepada orang yang memberi maaf ini. Jadi di situ sudah ada satu arahan. Maknanya sebab utama kenapa kita perlu memberi maaf dan memohon maaf ialah kerana Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang manusia ni dia fikir kerana Allah ni dia kata faham juga kita tak nak beri maaf pun tak apa. Kan? Sebab itu di sini kita tengok hanya manusia yang benar-benar beriman kepada Allah sahaja yang boleh beri maaf. Sebab apa? Iman ini kalau kita tengok rukun iman kan, ada 6 perkara tu, semua yang bersifat kepercayaan. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat. Allah tak pernah tengok tapi percaya. Allah Rasul pun tak pernah jumpa, tak pernah tengok tapi kita percaya. Malaikat tak pernah tengok tapi kita percaya. Semua bersifat kepercayaan. So manusia yang percaya juga kepada hari akhirat, pembalasan akhirat, dan ada arahan-arahan tegas daripada Allah berkaitan arahan untuk memohon maaf, dan begitu juga dengan daripada baginda Rasul untuk memohon maaf, maka sebagai orang yang beriman hendaklah dia mematuhi arahan tersebut. Macam sabar, kan? Allah Taala sebut, fasbir ma asabak. Bersabarlah apa yang ditimpakan kepada kamu. Inna dzalika min azmil umur. Ini adalah arahan daripada kami, daripada Allah Jalla wa Ala. Arahan Allah. Maknanya kita sebagai orang yang beriman, bila Allah bagi arahan, follow. Kan? Kata orang zaman sekarang, I follow aja. Kan? Ikut aja. Kerana Allah bagi arahan. Jadi kita tak boleh nak kata, itulah sebab ini. Siapa hang hamba kah hang Allah? Tuhan kah hang hamba? Kalau hang rasa hang hamba, maka followlah arahan Allah. Kerana di antara sebab kita perlu memohon dan meminta maaf ialah kerana arahan Allah. Jangan jadi setengah orang. Apa usah akhirat punya cerita, dunia kita selesai dulu. Itu perangai juga, kan? Aku tak maafkan dia, nanti aku nak tuntut di akhirat. Masya-Allah wa tabarakallah. Saya minta ada istighfar lah kalau yang cakap macam tu. Duk atas dunia ni pun tak larang nak cari kalau hilang, kan? Hilang di pasar Ramadan ni, bazar Ramadan. Tak tahulah nasib baik lah tak hilang terus lah, dia balik petang duk tak pernah. Bazar Ramadan dia. Nu dia mahsyar nu, jutaan bilion manusia yang duk di mahsyar, tiba-tiba katakanlah kita dapat masuk syurga. Kan? Kita dapat masuk syurga. Mungkin kebaikan kita masuk syurga. Elok nak masuk aja malaikat tahan. Pasal apa? Hang kena tunggu ada seorang hamba Allah yang hang kata nak suruh minta maaf di akhirat dulu. Nak tunggu pula lah kita pun. Ni duk tengok dah kawan-kawan dalam syurga meleleh air liur, kan? Tu duk baca dalam setiap kali solat tarawih. Wa bihurin aini mutazawwijin. Sembahyang tarawih 8 rakaat je Ustaz, tapi bukan main nak menikah dengan bidadari syurga. Kan? Wa min sundusin wa istabrakin mutalabisin. Nak pakai pakaian orang syurga. Pakaian apa sutra daripada syurga. Sembahyang 8 rakaat, itu pun bangun kat nak rokok. Kan? Bangun kat nak rokok, baru bangun. Minta, tapi tak apa. Jangan sesekali kita kata tak apa. Esok akhirat punya kerja. Dia nak minta maaf aku, dia carilah aku di mahsyar nanti. Jangan. Kalau dia dapat masuk syurga, tertahanlah dia untuk masuk syurga kerana dia nak mempermainkan. Kerana dia merasakan bahawa betapa hebatnya dia. Nak minta maaf, cari aku di syurga. Sedangkan Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Kita tengok Nabi. Kalau atas dunia ni, tuan-tuan dan sidang hadirin sekalian, atas dunia ini, kalau di segi Rabb, Allah Jalla wa'ala lah. Zat yang maha sempurna. Kalau di segi manusia, Nabi kita lah. Qudwah hasanah. Petunjuk yang baik. Nabi kita inilah memberi teladan atas segala-galanya. Sebab itu suka cerita kalau saya suka sebut kita ni dengan Nabi ini, kita kena kenal betul-betul. Kan? Kita kena rapat betul. Kita jangan main dengar cakap orang. Macam kadang-kadang orang pedli kat Nabi, Nabi pun tak adil. Kan? Kadang-kadang kata Nabi pun buat silap, bangun sembahyang subuh lambat. Bila Nabi lambat bangun, tapi sebenarnya kita tengok Nabi ini bila Allah bagi sesuatu, tujuan dia untuk menjadi ikutan. Kata orang apa? Panutan. Kan? Panutan kita, ikutan kita. Sebab itu tengok dalam sejarah, tidak ada manusia, Ustaz kan?
Tidak ada manusia sidang hadirin yang begitu teruk dihina, dicaci semasa menyampaikan dakwah. Tidak ada manusia. Nabi kita lah yang paling teruk. Tetapi apabila Nabi kita berjaya membuka kota Mekah, dia maafkan semua orang. Padahal saat itu dia berkuasa untuk memberi balasan kepada mereka yang berdosa dengan dia. Jadi ini ciri yang pertama ataupun sebab yang pertama kenapa kita perlu minta maaf. Baik, yang kedua Ustaz. Kenapa kita perlu minta maaf? Kenapa kita kena memberi maaf? Ialah ia merupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam saya sebutkan tadi, kita di atas dunia ni suka cari idola. Cari tok guru katakan. Tapi kita jarang melihat atau meletakkan Nabi kita ni sebagai tok guru kita. Kita suka letak benda lain. Kita suka letak artis, kalau seorang tu artis, peminat drama swasta kan. Andai itu takdirnya, artis itulah yang dia minat sekali. Itu yang dia ikut. Kalau kaki Hindustan. Kalau budak-budak kaki bola dia jadi ikutan. Tapi jarang mengambil Rasulullah SAW sebagai ikutan. Sedangkan Rasulullah ini sebaik-baik makhluk. Sehebat-hebat manusia. Dan semulia-mulia ciptaan Allah Ta'ala di atas alam maya ini. Sebab itu disebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad sebagai rahmat untuk alam ini. Bukan, dia tak sebut rahmat untuk manusia. Dia sebut rahmat untuk alam. Maknanya semua makhluk mendapat rahmat di atas kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Nabi kita mengajar kita untuk memberi kemaafan. Untuk menerima kemaafan. Banyaklah cerita-cerita, kalau kita nak cerita ni, sampai buka puasa kita forum kat sini je. Tapi nak cerita di antaranya hebatnya Nabi ni. Satu lagi yang saya suka sebut, bila kita sebut hebatnya Nabi, jangan kita sini pula. Tu Nabi Ustaz. Kan? Nabi manusia. Dia ada sifat marah. Dia ada emosi. Dia ada perasaan penat, letih dan sebagainya. Tetapi nak cerita Nabi buang kesemuanya itu. Sifat-sifat yang mazmumah tadi tu Nabi buang. Dan Nabi cuba masukkan sifat yang baik. Sebab manusia ni ada dua sifat itu. Nabi lawan, Nabi buang, Nabi kecilkan. Dan Nabi masukkan sifat-sifat mahmudah yang besar. Lalu Nabi walaupun macam mana keadaan orang buat macam mana pun, dia tetap memaafkannya. Sebagai contoh cerita Taif. Saya rasa semua tahulah cerita Taif. Nabi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi ni pergi ke Taif sebab Taif ni ada adik-beradik dia. Ada adik-beradik dia yang kita kata kokolah boleh tolong. Macam kita lah kadang-kadang harap adik-beradik. Adik-beradik sebelah mak dia. Pi sana kita tahulah apa yang mereka buat kat Nabi. Dan yang paling syok oleh Ustaz cerita ni, apabila malaikat offer untuk menghampak gunung di atas penduduk Taif. Kalau Ustaz macam mana Ustaz? Ketika kita dah berdarah, kita dah rasa cukup kecewa, adik-beradik pun tak boleh harap, dah letih, dah tak rasa apa, tiba-tiba ada orang offer nak tolong. Kan? Tak payah cerita jauh lah. Kita letih jalan kaki, orang offer nak tumpang kereta kita. Yang offer tu pula perempuan. Tok fikir, ni lagi fitnah, tak fitnah, fitnah, tak fitnah. Fitnah, tak fitnah. Betul aku letih lah kan? Tapi Nabi, malaikat offer. Lalu Nabi tidak. Kan? Lalu Nabi memberi kemaafan kepada penduduk Taif. Dan Nabi melihat jangka masa panjang. Lalu Nabi pun memaafkan. Dan akhirnya penduduk Taif menjadi sebahagian daripada pemain peranan penting dalam perkembangan agama Islam. Okey, yang ketiga Ustaz. Kenapa kita perlu maaf? Memberi dan menerima maaf. Kerana menunjukkan kemuliaan manusia. Kan? Kita makhluk ni banyak. Tengok kita cuba kita tengok kejadian kita. Kita duduk tengah-tengah, manusia yang duduk tengah-tengah. Di atasnya adalah malaikat. Malaikat ini makhluk yang tak pernah buat salah. Dia kerja dia la ya'sunallaha ma amarahum. Tidak akan mengingkari sebarang arahan Allah. Dan di bawah kita ada iblis, syaitan yang kerja dia menentang perintah Allah. Sebab tu bila dia turun kat atas dunia sekalipun, Nabi Adam minta maaf. Rabbana zalamna. Yang dia ni, lawa'uwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka kesemuanya. Ui, mencabar betul. So kita manusia. Kita bukan syaitan. So manusia bila kita buat salah, kita kena ikut Nabi Adam.
iaitu minta maaf. Jangan ikut syaitan yang sombong. Okey, baik. Jadi apabila manusia ini diberi kemuliaan, walaqad karramna bani Adam, kan? Kami memuliakan Bani Adam, itu umat manusia. Jadi kemuliaan manusia ini harus disertai, harus ditandai dengan keluasan jiwanya, kebesaran hatinya, iaitu untuk sentiasa meminta maaf dan memberi maaf. Kerana manusia, dia boleh naik setinggi malaikat, bahkan lebih atas pada malaikat, jika dia menjadi manusia yang terbaik. Tetapi sekiranya manusia itu mengikut emosi dia, mengikut nafsunya, dia boleh turun ke peringkat paling bawah, seburuk-buruk pada jin dan iblis lagi. Buktinya, Fir'aun pernah mengaku Tuhan. Dia manusia. Iblis, seburuk-buruk dia, tak pernah dia mengaku Tuhan. Buktinya lagi, Nabi kita SAW naik bertemu dengan Allah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jibril kata, aku tak boleh naik dah. Aku setakat ni je. Kalau kau masuk lagi, habislah. Maksudnya nak cerita manusia ni mulia. Apabila dia mengutamakan hati dan perasaan dia, dia menuntut keredaan Allah, berfikir tentang negeri akhirat, maka dia menjadi manusia yang mulia. Orang akan anggap dia kata dia tu bagus sungguh lah. Orang buat kat apa pun tak apa kat dia. Orang tak menghina dia. Kalau aku orang buat macam tu, aku lebih dah. Kan, nampak? Mulianya manusia itu kerana dia membesarkan hati dia, dia mengingati negeri akhirat. Tapi kalau manusia itu, dia ikut emosi dia, maaf tak maaf, nanti labuh dulu kan, bayar dulu kan. Jadi kalau jenis macam tu, dia label dengan para iblis, para syaitan yang sentiasa bekerja untuk menyesatkan. Dan kita pun akan cakap, dia tu hanjar main-main. Dia tu kalau bahas salah kat dia, nasihat mana. Sampai ke bila-bila dia kejar hang. Dia punya dendam tu sampai ke anak cucu 7 keturunan dia ingat. Kan kita akan sebut. Kita pun akan pulaukan dia, sisihkan dia. Tak berani nak berkomunikasi, nak bergaul dengan dia. Kerana bimbang, takut kita buat salah dan dia tak dimaafkan. Tapi kalau dengan orang-orang yang mulia tadi, kita suka berdamping, kita suka berkomunikasi dengan dia. Kerana dia tahu dia mempunyai jiwa yang sangat besar. Dan yang keempat Ustaz, yang keempat, iaitu kenapa kita perlu dan memerlu minta maaf dan memberi maaf? Kerana asas kita tadilah, iaitu khata, yang selalu buat salah. Atas dunia ni siapa tak buat salah? Tapi tak boleh ke? Orang buat salah, kita bukan main. Hantam orang itu. Time dia buat salah, dia gelak. Sorry lah, aku tersilap. Kan? Itu ke sikap manusia? Bila time orang buat salah, kita nampak dia sembang, jajar cerita dia daripada satu kedai kopi ke kedai kopi tu. Macam ni. Time dia buat salah, dia buat kata orang Perak, buat nohim ni. Kan? Dia buat aja. Itu bukanlah menunjukkan manusia yang sebenarnya. Tapi dia boleh jadi dua aja. Penghasut ataupun yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka mewaswaskan manusia, yang suka menghasut manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin iaitu iblis, dan juga manusia yang berperangai pada iblis. Kan? Sebab tu saya suka manusia iblis ni tuan-tuan, jin ni tuan-tuan, baca ayat kursi lari dia. Kan? Allahu la ilaha illa, tak sempat habis lari, sedar. Tapi kalau manusia hak perangai jin ni, baca ayat kursi pun tak jadi apa. Jawabnya kena hempuk dengan kursi. Baru dia rasa, dia sedar balik. Itulah 4 sebab yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan juga dengan sidang hadirin ini, bahawa kenapa kita perlu memberi dan menerima maaf, kerana kita pun lebih kurang label dia. Kan? Nabi sikit Nabi kita sama sikit. Nabi sendirilah manusia yang diampunkan dosa. Nabi manusia yang telah dijamin masuk syurga. Tu pun dia wala takum min ibadiyas syakur, tak boleh ke aku yang manusia yang bersyukur, kan? Dia sendiri pun sembahyang, dia sendiri pun buat satu benda. Lepas tu saya suka sebut kan, kalau dalam kuliah-kuliah saya sebut kan, sahabat-sahabat Nabi yang 10 al-ashir mubasyarah bil jannah kan, 10 yang dijanjikan syurga. Adakah selepas Nabi kata hang syurga,
Adakah 10 sahabat tu duduk rumah Madinah? Sembayang budak, puasa budak, berjuang budak. Bila orang tanya apa siapa tak sembayang? Hang tak dengar. Nabi dah bagi aku syurga kat aku. Tapi sejarah menunjukkan mereka juga memainkan peranan yang penting dalam pengurusan dunia ini. Nak tunjukkan bahawa orang yang memberi maaf, orang yang menerima maaf adalah semulia-mulia, sebesar-besar makhluk di atas dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Sangat jelas kupasan daripada Ustaz. Benarlah apa yang disebut dalam pepatah pujangga Arab, ya, al-insanu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Insan ini tak sunyi daripada lupa dan juga silap, ya. Dan atas sebab manusia itu silaplah Allah kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat suka orang yang bertaubat. Orang yang sentiasa memohon keampunan Allah, orang yang sentiasa memberi kemaafan, ya, dan menerima maaf daripada orang lain. Kerana itulah juga maksud apa yang Allah sebut dalam penghayatan Ramadan kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi di kalangan orang yang bertakwa. Kerana ciri-ciri orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa mendambakan kemaafan dan orang yang sentiasa mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu dua lagi soalan yang terakhir daripada saya, Ustaz, kerana siaran kita ini akan selesai pada jam 4 petang insya-Allah. Jadi sebelum terlupa, mohon kepada para sahabat yang baru masuk, ya, menyertai tontonan kita ini untuk mendapatkan link kehadiran di SPL KPM, ya, dan juga subscribe dan juga like, ya, di YouTube Unit Pendidikan Islam PPD daerah Larut Matang dan Selangor. Berkaitan dengan raya dan kemaafan. Selalu bila kita raya, mereka dah bilang hari dah berapa hari nak raya. Dan hari tu jadi viral juga nak tentukan raya. Tapi yang pastinya yang kita tahu Sabtu tu dah memang raya. Tapi tak pasti raya pertama atau raya kedua. Sana. Jadi bila sebut raya dan kemaafan, ya, selamat hari raya, maaf zahir batin. Adakah perlu kita menunggu raya baru kita nak menuntut maaf, ya, daripada orang yang mungkin kita pernah buat salah ataupun silap? Minta komen daripada Ustaz. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz, ya. Baik, memang budaya kita lah minta maaf pada hari raya. Cuma saya nak tanya baliklah soalan kalau orang je yang berfikiran macam tu lah. Kalau orang fikir je macam tu, nak tanya balik. Adakah dia yakin nyawanya sampai hari raya? Kan? Kalau dia boleh berunding dengan malaikat, mau boleh berunding, malaikat, cik malaikat, sabar. Aku tak raya lagi. Pas raya ambil nyawa. Kau boleh runding macam tu, tak apalah. Tangguhkanlah kemaafan dan keampunan kita tu. Boleh tangguh. Kan? Tak ada masalah. Tapi kena berunding dengan cik malaikat lah. Sebab itu ada orang buat lawak. Tapi tak sepatutnya lawak dalam isu-isu macam ni. Tapi ada orang buat lawak. Dia kata senang je Ustaz. Tak nak beri malaikat mau masuk dalam rumah. Belah anjing pasang gambar dia kata. Sebab dia kata dalam hadis ada Nabi menyebutkan siapa belah anjing, siapa buat gambar, malaikat tak masuk. Jadi dia kata selamat, malaikat mau tak masuk. Itu salah. Kata belah anjing, walau fi burujin musyannadah. Walaupun di tempat-tempat yang tak boleh dikenal pasti pun, dia tetap juga nyawanya akan sampai juga. Jadi cuma tidaklah menjadi kesalahan apabila kita kaitkan hari raya ini dengan kemaafan. Tak masalah lah. Cuma kalau boleh jangan ditangguhkan. Kalau berdosa hari ini, kalau bersalah hari ini, minta maaf hari ini. Jangan nak tunggu raya. Cuma tak ada masalah. Kita nak berhari raya untuk bermaaf-maafan. Kerana hari raya itu sinonim dengan fitrah. Kan nama hari raya tu Aidil Fitri. Fitrah ini kita kembali balik kepada asal kejadian kita, iaitu tidak berdosa, seperti mana disebutkan oleh Ustaz tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Manusia itu atau anak-anak itu dilahirkan atas fitrah. Sebab itu bulan Ramadan ini kita tengok Allah Taala sebelum nak suruh kita raya, kan? Sebab biasanya raya Aidilfitri lah yang kita sambut berlebih-lebih. Raya haji buat kisah tak kisah saja, kan? Buat kisah tak kisah saja, tapi sebenarnya raya haji yang lebih hebat berbanding dengan raya puasa, tapi tak apalah. Kenapa Allah Taala suruh kita puasa dulu sebulan, kemudian baru raya? Kerana puasa itu merupakan madrasah. Muhasabah diri. Sebab tu dalam bulan puasa ada tarawih. Kan, bulan puasa kita diminta untuk menjamu orang buka puasa. Bulan puasa ada qiyamul lail. Bulan puasa juga ada tazkirah. Bulan puasa juga ada Allah offer bulan pengampunan. Kan? Bulan puasa juga Allah sebut siapa yang puasa imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bulan puasa ini banyak Allah offer
di mana sekiranya Allah offer itu kita ambil dan kita adaptasikan dalam kehidupan Ramadan kita, dia akan melahirkan satu fikiran. Ish, betapa banyak salah aku, betapa banyak dosa aku. Lalu dia akan merasa bahawa dia perlu kembali kepada fitrah balik. Kan? Bila dia perlu balik kepada fitrah, maka di saat itulah dia akan menyesali segala kesilapan dan dosanya. Dia akan rasa bersalah, dia akan rasa tersilap di atas kesilapannya terdahulu, dia sedar balik diri dia. Lalu bila sampai habis Ramadan, maka di situlah la'allakum tattaqun menjelma dalam diri dia. Bila dia dah mula nak menjadi manusia yang bertakwa, maka dia pun akan carilah individu-individu, manusia-manusia, sahabat handai yang satu ketika dulu dia pernah melakukan kesilapan untuk dia memohon kemaafan. Kerana dia telah merasa Ramadan, madrasah Ramadan itu telah mendidik diri dia. Sebab itu tak salah. Okay, tak salah kita bulan hari raya kita bermaaf-maafan. Cuma yang salahnya kita tunggu hari raya. Hari raya tak salah untuk bermaafan kerana dia sesuai untuk kita merasa kembali balik kepada fitrah. Sebab itu saya apabila baca la'allakum tattaqun, saya dah baca satu tulisan Abu Ala Al-Maududi berkaitan dengan tattaqun, orang yang bertakwa. Memang kita sebut takwa ini orang peringkat tinggi lah. Ini biasanya di kuliah-kuliah saya sebutlah. Takwa dalam peringkat kita ini, peringkat kita orang awam biasa ni, takwa ialah kita mula mengisafi dosa kita. Kalau dulu kita jauh dengan masjid, lepas bulan puasa ni kita dah mula jejak kaki di masjid. Kalau dulu kita menjadi manusia yang perongah, kerja nak marah aja, bulan puasa dia telah mendidik jiwa kita menjadi manusia yang pemaaf. Kalau dulu sebelum ini kita kedekut, bakhil kata orang, tapi dengan bulan puasa mengajar kita untuk menderma, maka tattaqun sudah ada pada diri dia. Cuma yang menjadi masalah manusia ialah datang Ramadan berbondong-bondong di masjid, hilang Ramadan dengan dia ruyuk daripada masjid. Kan? Ingat tak kata Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Kan? Jadi manusia ini apabila dia menjalani madrasah Ramadan, maka Allah tak datangkan kepadanya hari raya Aidil Fitri. Sebab tu sunnah Nabi bacaan Aidil Fitri apabila bertemu dengan sahabat apa dia? Taqabbalallah minni wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Kita selamat hari raya, maaf lahir batin. Wah, tak salah. Tak salah. Cuma saya selalu berpesan, kalau dalam jemaah-jemaah saya selalu pesan, sekiranya kita mengetahui taqabbalallah minni wa minkum, boleh baca, boleh sebut dengan baik, berbanding dengan selamat hari raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin, maka utamakanlah yang baginda Rasul. Sebutlah taqabbalallahu minni wa minkum. Tapi kau nak sebut pun tak boleh, duk tako, tak lepas-lepas. Kan? Orang dah berjalan ke mana, dia duk tako, tak lepas lagi. Sebut je lah selamat hari raya, maaf zahir batin. Kan? Kosong-kosong. Tambah pula kosong-kosong kat belakang tu. Tak apa. Sebab dia tak boleh sebut yang duk tako tadi kan. Tapi sebaik-baiknya, dia sebutlah yang menjadi Rasulullah punya bacaan terlebih dahulu. Karena itu lebih mulia, itu lebih bertepatan dengan kehendak ataupun sunnah Hari Raya Aidil Fitri kita. Jadi bermaknanya Ustaz, bermaknanya Hari Raya ini tak salah kita untuk bermaafan, mengunjung, mencari orang-orang yang tertentu yang mungkin kita rasa berdosa untuk kita mohon kemaafan. Cuma sekali lagi saya sebut, jangan tunggu Hari Raya lah baru nak minta maaf. Kerana kita tidak ada sebarang MOU dengan Cik Malaikat. Malaikat maut. Tidak ada sebarang perjanjian. Ada perjanjian, insya-Allah kita boleh tangguh-tangguhkan. Sebab itu dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu membuat kebaikan. Lepas tu dia minta juga dalam doa juga kita sebut, sekiranya kita mengetahui itulah kebaikan, maka kita menjadi manusia yang bersegera, kan? Sekiranya mengetahui itu kejahatan, itulah kita akan segera untuk menjauhkannya. Itu doa-doa yang kita minta kepada Allah Taala untuk jadikan kita ini termasuk di kalangan mereka yang sukakan kemaafan dan juga keampunan. Allah Taala. Alhamdulillah Ustaz. Saya baru nak baca ayat tu Ustaz, dah baca dah fastabiqul khairat. Kerana apa yang disebut sebagai berlumba-lumba dalam kebaikan tidak ada istilah kalah. Walaupun dia kemudian, walaupun dia dulu, tidak ada istilah kalah. Ya, kalau kita berlumba ni kira nak menang. Kira siapa sampai dulu menang. Ya. Dalam perkara baik ni tidak ada istilah siapa sampai dulu menang. Kerana kebaikan itu buat apa pun, bila pun,
Ya mungkin agak dia terlewat walhal orang lain dah dulu awal. Bermakna dia tetap mendapat panggu dan bahagian ya di sisi Allah. Ya rahmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita melabuhkan tirai dengan tajuk ini, satu dua nasihat dan juga kata-kata baik daripada Ustaz untuk kita semua yang sedang bersiaran ini lebih kurang dalam 1-2 minit. Silakan Ustaz atas tajuk kita. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Saya nak menasihat pun tidaklah, sebab saya pun sendiri tidaklah sempurna. Tapi sekadar berkongsi tips-tips perkara-perkara yang boleh kita sama-sama amalkan. Saya suka menyebut, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, saya suka menyebut kita ni kita kalau boleh kita jadi macam sebahagian orang Yahudi. Orang Yahudi ini mereka lebih maklum. Sebab tu saya pernah tanya dalam jemaah saya kan, kenapa Allah Ta'ala tidak memilih Yahudi dan Nasrani sebagai agama yang benar, sedangkan mereka mempunyai 3 kitab dan juga mempunyai senarai nabi-nabi yang panjang, yang ramai daripada kalangan Yahudi, Bani Israel kan. Tapi sebaliknya Allah pilih bangsa Arab, satu bangsa yang tertengah lembah, yang hanya duduk dalam kelompok dia sendiri, yang dia tahu haiwal dia lah, dikepung pula ataupun dibayangi pula 2 kuasa yang besar, Parsi dengan Rom. Tapi akhirnya Allah jadikan mereka tu bangsa yang bangkit dan menguasai dunia. Kemuliaan mereka itu datang daripada mana? Daripada Al-Quran dan daripada mengikuti perintah Allah. Walaupun Nabi pun tak banyak, kitab pun Al-Quran, sedangkan kitab mereka banyak. Jadi sini saya nak ceritakan bahawa kalaulah kita nak jadi baik, kalaulah kita nak mempunyai jiwa yang besar, hati yang lapang, kita kata, yang pertama kita kena menjadikan Al-Quran sebagai paksi dia. Kan? Menjadi Al-Quran sebagai paksi untuk kita buat tindakan. Kan? Yang kedua, pemikiran kita kena condong kepada akhirat. Fikir banyak-banyak apa aku nak jadi dalam kubur. Fikir banyak-banyak mana nasib aku ni. Kalau kita banyak memikirkan di negeri akhirat, memikirkan nasib kita dalam kubur, sudah tentu kesombongan, ego akan dapat ditarik pada diri kita. Tapi kalau jenis duk fikir dunia dulu, akhirat kita cerita kemudian, hak tu yang payah. Kan? Hak tu yang payah kita nak selesai. Tapi kalau kita banyak berfikir akhirat, berfikir alam kubur, insya-Allah datanglah besar mana kesalahan orang pada kita, kita akan terbuka luas untuk memaafkannya. Kita baca ayat Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Tiap-tiap malam kita baca, negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya bagi negeri akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Baca. Tapi kita tak boleh jadikan amalan. Jadi mudah-mudahan sidang hadirin dan hadirat yang Allah, sebagai kalam yang terakhir ini, mudah-mudahan kita menjadikan kehidupan kita, besar hati kita, lapang dada kita, condongkan pemikiran kita ke negeri akhirat dan alam kubur. InsyaAllah kita akan menjadi manusia yang pemaaf, dan dalam masa yang sama kita akan dambakan kemaafan daripada orang lain untuk kita. Jadi itulah khulasah yang boleh dibuat pada hari ini berkaitan dengan kemaafan yang kita mohonkan kepada orang dan juga kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga permintaan kemaafan untuk diri kita yang serba kekurangan ini. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Kerana kita sudah pun berada di penghujung acara dalam halaqah guru negeri Perak, dalam tajuk yang kita bicarakan lebih kurang dalam 1.5 jam. Rasa macam sekejap sangat Ustaz. InsyaAllah kalau ada rezeki ke depan mungkin akan ada lagi. Di atas tajuk dambakan kemaafan, harapkan keampunan. Jadi kami di bahagian pengelola, mewakili PPD, Unit Pendidikan Islam PPD Hormatan Islam, mengucapkan jutaan dan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas kebersamaan tuan-puan di atas talian. Komitmen daripada awal sehingga ke akhir rancangan dalam membicarakan tajuk pada hari ini yang sangat menarik yang telah dikupaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Nazri bin Abdullah tadi ini. Bin Yaakob. Dan di pihak saya nak mengambil kesempatan nak memohon kemaafan sekiranya ada kekurangan dalam selama siaran ini berlangsung. Juga nak mengucapkan terima kasih, setinggi-tinggi ucapan terima kasih di pihak pengelola
Unit Pendidikan Islam PPD Larut Matan dan Selama dengan kerjasama Pusat Kegiatan Guru Taiping. Juga ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada sektor pendidikan Islam di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Juga nak mengucapkan jazakumullah khairul jazak kepada semua guru dan para pendidik di negeri Perak yang turut bersama-sama dalam halaqah guru peringkat negeri Perak untuk siri yang keempat ini atas komitmen dan kesudian dalam kita sama-sama menyokong dan mendukung usaha dakwah ini. Dan akhir kata dan kalam daripada saya, mungkin agak sedikit awal untuk saya mengucapkan salam Idul Fitri minal aidin wal faizin. Sekadar itulah kullu amin wa antum bi khair. Dengan lafaz yang mulia kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sama-sama kita melafazkan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa ila liqa' ma'as salamah. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi.
usah pergi.